Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita tengah hari edisi 29 Oktober 2020 bersama saya Fahazim. Antara tajuk utama pada hari ini, teladani dan hayati sikap dan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan seharian. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Rayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah menzahirkan ucapan selamat menyambut Maulidur Rasul kepada seluruh rakyat Malaysia yang beragama Islam. Al-Sultan Abdullah berharap rakyat mencontohi sikap dan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan seharian. Ucapan itu dimuat naik menerusi hantaran akaun Instagram Istana Negara hari ini. Dalam ucapan, baginda mengingatkan Rasulullah merupakan pemimpin terbaik sepanjang zaman yang patut dicontohi setiap umat Islam. Marilah kita bersama mencontohi sikap dan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan harian kita. Al-Sultan Abdullah turut mengajak seluruh rakyat beragama Islam memperbanyakkan selawat ke atas Rasulullah SAW dan berharap semoga semua beroleh syafaat dari baginda Rasulullah di padang mahsyar kelak. Sementara itu, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengajak seluruh umat Islam menyambut Maulidur Rasul dengan terus bermunajat dikala negara masih lagi diuji dengan wabak COVID-19. Di samping berusaha memulihkan ekonomi negara dan memperkukuh perpaduan dalam kalangan rakyat. Tan Sri Muhyiddin menerusi perutusan sempena sambutan Maulidur Rasul tahun ini berkata, ujian dihadapi seharusnya mengukuhkan iltizam untuk umat Islam lebih mengasihi dan mendekatkan diri kepada ajaran Rasulullah SAW. Perdana Menteri turut mengajak semua masyarakat Islam memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, menghayati sirah serta berusaha sedaya upaya untuk mencontohi sunnah insan yang sangat mulia dan dikasihi itu. Jelasnya, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menggerakkan kempen Malaysia Berselawat dan galakkan rakyat merakam selawat dalam bentuk video pendek yang dikongsi di media sosial masing-masing dengan hashtag Semarak Cinta Rasul serta tag laman sosial JAKIM. Jelas beliau, ia bukan sahaja inisiatif yang sangat baik dan bersesuaian dengan amalan norma baru yang perlu masyarakat laksanakan dalam kehidupan seharian, bahkan yang lebih utama, melambangkan bukti kasih sayang kepada baginda Rasulullah melalui amalan berselawat ke atas Nabi SAW. Malaysia menolak dan menyelar perbuatan penerbitan semula karikatur Nabi Muhammad SAW oleh Charlie Hebdo di Paris. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri dalam suratnya kepada Duta Perancis di Malaysia berkata, sukar dipercayai dalam dunia moden masih terdapat pihak tidak menyedari kepentingan hidup secara damai. Penerbitan karikatur berkenaan ternyata membawa kepada ketidakharmonian dunia. Menerusi laman Facebooknya, beliau berkata surat yang mewakili kerajaan Malaysia dan umat Islam itu juga disertakan dengan sebuah buku sebagai hadiah. Beliau menghadiahkan buku bertajuk Al-Syama'il Al-Muhammadiyah, The Sublime Qualities of the Prophet Muhammad, terjemahan bahasa Inggeris. Jelas beliau dalam suratnya, buku berkenaan sangat baik bagi mempelajari mengenai hidup, adab dan karakter Nabi Muhammad SAW. Jelasnya, kamu hanya boleh benar-benar mencintai seseorang jika kamu mengenalinya. Selain itu, antara perkara lain yang dibangkitkan dalam surat tersebut ialah berkenaan tanggungjawab menangani isu-isu berkaitan ekstremisme dan keganasan. Umat Islam di Malaysia dinasihati agar berhati-hati dalam sebarang tindak balas menangani isu karikatur menggambarkan Nabi Muhammad SAW sehingga melakukan sesuatu di luar batasan agama dan undang-undang. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Operasi JAKIM, Datuk Abdul Aziz Jusoh, ini kerana tindakan itu dibimbangi boleh mencetuskan suasana tidak harmoni antara penganut berbilang agama di negara ini.
Beliau berkata Islam yang dibawa Rasulullah SAW membawa kedamaian dengan perintah Allah dalam Al-Quran, menganjurkan kedamaian, larangan menumpahkan darah tanpa hak dan tidak memaksa orang bukan Islam memeluk Islam. Sesungguhnya Islam melarang umatnya melakukan kerosakan, kejahatan, kemungkaran, kekerasan, kezaliman sama ada sesama Islam atau dengan bukan Islam. Islam menolak apa jua gerakan pelampau yang menggunakan kekerasan, pembunuhan dan peperangan sehingga menggugat keamanan negara mahupun dunia. Sementara itu, Melaka menyelar tindakan akhbar mingguan satira Perancis Charlie Hebdo berhubung penerbitan semula karikatur Nabi Muhammad SAW yang jelas menghina agama Islam. Menurut Mufti Melaka, Dato' Abdul Halim Tawil, campur tangan politik oleh pemimpin negara itu Emmanuel Macron yang mempertahankan tindakan akhbar berkenaan menimbulkan kemarahan umat Islam di seluruh dunia. Jelasnya setiap individu perlu menghormati fahaman dan agama individu lain bagi memastikan dunia dan negara terus kekal harmoni. Jadi mewakili masyarakat Islam di negeri Melaka khasnya, saya peribadi mengutuk perkara yang berlaku di negara Perancis itu dan supaya ianya tidak menular di negara-negara lain termasuk di negara kita Malaysia ini. Dan saya menyeru kepada seluruh masyarakat tanpa mengira agama bangsa supaya tidak menimbulkan sebarang sentimen provokasi yang melibatkan agama. Sementara itu, mengulas sama ada wajar atau tidak tindakan memboikot produk keluaran Perancis, jelasnya pendekatan itu bergantung kepada pengguna sendiri. Sebagai pengguna umat Islam mempunyai hak untuk tidak membeli barangan keluaran negara terbabit sebagai langkah memberi peringatan kepada mereka bahawa sensitiviti berkaitan agama khususnya tidak wajar dipermainkan. Sementara itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menempalak penerbitan kartun menjijikkan dalam majalah satira mingguan Perancis Charlie Hebdo. Majalah tersebut pada muka hadapannya memberi gambaran hina terhadap Erdogan. Tindakan undang-undang dan diplomatik akan dilakukan termasuk memanggil diplomat kedua paling kanan di kedutaan Perancis untuk menyuarakan kecaman sekeras-kerasnya. Charlie Hebdo mengeluarkan karikatur penghinaan ini selepas Erdogan menyeru agar produk Perancis diboikot dan mempersoalkan kewarasan Presiden Perancis Emmanuel Macron yang mempertahankan karikatur menggambarkan Nabi Muhammad SAW. Erdogan berkata beliau sedih dan kecewa bukan disebabkan serangan menjijikkan ke atas dirinya, sebaliknya kebiadaban yang disasarkan terhadap Nabi Muhammad SAW. Kecaman terhadap tindakan Emmanuel Macron mempertahankan kartun menggambarkan Nabi Muhammad SAW terus memuncak. Di Palestin, demonstrasi terus membantah komen Presiden Perancis ini dilakukan penunjuk perasaan Muslim dan Kristian Palestin yang berkumpul di luar gereja Nativity di Bethlehem. Di Iran, warganya melakukan protes di luar kedutaan Perancis di Tehran. Pemimpin agung Iran, Ayatollah Ali Khamenei, membidas tindakan Macron sebagai perbuatan bodoh serta penghinaan. Khamenei membidas mengenai kebebasan suara yang melampau hingga sanggup menghina seorang insan yang suci dan mulia. Di Bangladesh, perhimpunan anti-Perancis melibatkan puluhan ribu penunjuk perasaan. Mereka berarak ke ibu kota Bangladesh termasuk membakar bendera Perancis dan poster Macron. Sementara itu, sebahagian negara Asia Barat dan Afrika Utara menyertai kempen memboikot barangan buatan Perancis. Ia sebagai bantahan terhadap kenyataan Presiden Perancis yang dikatakan menghina Islam. Terdapat pasaraya yang menunjukkan produk Perancis sudah ditarik balik. Pelitup separuh muka diwajibkan berkuat kuasa 1 Ogos 2020. Pemakaian pelitup separuh muka diwajibkan di tempat awam dan sesak semasa menggunakan pengangkutan awam seperti bas, taksi, LRT, KTM, kenderaan e-hailing. Juga semasa berada di tempat awam seperti pasar awam, pasar tani, pasar malam, pasar raya, tempat tumpuan pelancong dan panggung wayang. Tidak diwajibkan memakai pelitup separuh muka semasa menggunakan kenderaan persendirian.
kanak-kanak berusia 2 tahun ke bawah dan kanak-kanak juga tidak digalakkan dibawa ke tempat awam yang sesak. Tidak diwajibkan memakai pelitup separuh muka ketika melakukan aktiviti fizikal serta semasa bersenam atau beriadah. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Mohamad Zuki Ali turut mengucapkan selamat menyambut Maulidur Rasul kepada Muslimin dan Muslimat, terutama kepada seluruh penjawat awam. Menerusi akaun Instagramnya, Tan Sri Mohamad Zuki berkata, tema sambutan Maulidur Rasul tahun ini iaitu Ummah Rabbani Negara Harmoni amat bertepatan dengan realiti kehidupan rakyat Malaysia yang terdiri daripada masyarakat berbilang kaum, bangsa dan agama. Beliau mengambil contoh semasa zaman Nabi Muhammad SAW bahawa masyarakat majmuk yang bersatu telah wujud dan hidup aman sejahtera di bawah kepimpinan baginda. Tan Sri Mohamad Zuki turut mengajak masyarakat menghidupkan sunnah baginda, memperbanyakkan selawat dan mengikuti akhlak mulia Rasulullah SAW kerana sesungguhnya baginda adalah contoh teladan yang terbaik. Kemeriahan Maulidur Rasul tetap dirasai, sungguh pun disambut secara sederhana dan mematuhi SOP dalam suasana norma baharu. Di Masjid Sultan Abu Bakar Johor Bahru, sambutan Maulidur Rasul dihadiri kira-kira 500 orang turut disertai Menteri Besar Datuk Hasni Mohamad. Sambutan bertemakan Rumah Rabbani Negara Harmoni itu dimulakan dengan bacaan doa, diikuti bacaan selawat, berzanji dan ayat-ayat suci Al-Quran. Pemeriksaan suhu dan pendaftaran masuk Mai Sejahtera dijalankan terhadap semua hadirin. Selain itu, sumbangan derma kepada tabung pengurusan tanah perkuburan Islam negeri dijalankan menggunakan kaedah imbasan kod QR melalui aplikasi Touch 'n Go bagi mengurangkan sentuhan di antara hadirin. Di Melaka, sambutan Maulidur Rasul diraikan dengan mengadakan program ziarah prihatin terhadap 213 asnaf fakir. Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali berkata, inisiatif ini adalah permulaan yang baik dan akan diteruskan bagi memastikan kebajikan rakyat sentiasa terpelihara. Pasukan berkenaan akan bergerak di semua Dewan Undangan Negeri DUN bagi menyampaikan sumbangan kepada asnaf fakir yang dikenal pasti. Program sama akan dijalankan dalam skala kecil di beberapa DUN dan masjid di Melaka. Di Pulau Pinang, Pengurusi Persatuan Kanser Usus Pulau Pinang, Datuk Abdul Rahman Yop dinobat tokoh Maulidur Rasul peringkat negeri. Beliau menyifatkan penganugerahan bukan sahaja untuk dirinya, semata-mata malah mewakili persatuan yang diterajui beliau. Pesakit kanser usus melihat pengiktirafan sebagai pembakar semangat untuk terus berbakti dan menyalurkan sokongan kepada mereka yang memerlukan, terutamanya pesakit kanser. Anugerah disampaikan Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang, Tun Abdul Rahman Abbas. ...78 kontak rapat kes positif COVID-19 bagi kluster baharu di Johor iaitu kluster Bayu telah dikenal pasti. Hasil ujian 53 didapati negatif, manakala 17 masih menunggu keputusan. Exco Kesihatan dan Alam Sekitar Johor R. Vidyanaden dalam kenyataannya memaklumkan kes indeks kluster Bayu merupakan lelaki berusia 29 tahun yang dikesan hasil saringan bergejala 23 Oktober lalu. Saringan kontak dijalankan dan mengesan 7 lagi kes baharu melibatkan 2 rakan sekerja dan 5 ahli keluarga mereka. Setakat semalam, kumulatif kes kluster Bayu ialah 8 kes. Sementara itu, bagi kluster Kempas, 444 kontak rapat dikesan di Johor Bahru, Hulai, Pontian, Selangor dan Melaka setakat semalam. 395 negatif, manakala 49 masih menunggu keputusan. Dalam perkembangan lain, hanya 1 kes positif COVID-19 dikesan di bawah skim peraturan ulang-alik berkala PCA di sempadan Malaysia Singapura sejak ia dilaksanakan Ogos lalu. Setakat semalam, 1,762 pelawat masuk melalui laluan hijau timbal balik RGL dan 9,815 pelawat menggunakan PCA. 546 kes baharu positif COVID-19 dilaporkan di Sabah semalam menjadikan jumlah kumulatif kini 13,701 kes. Turut direkodkan 7 kematian menjadikan angka korban kini meningkat kepada 114 orang.
Menurut kenyataan di laman Facebook Pengarah Kesihatan Negeri Sabah, Datuk Dr. Christina Rundi, seramai 191 individu masih menerima rawatan melibatkan 71 kes jangkitan pernafasan akut teruk sari dan 120 kes orang dalam siasatan PUI. Seramai 11,466 individu masih menjalani kuarantin di rumah, manakala 1,648 menjalani kuarantin di 26 pusat kuarantin seluruh negeri. Sebanyak 327 premis diperiksa dalam operasi bersepadu yang dijalankan 27 Oktober lalu dengan jumlah kumulatif notis kompaun dikeluarkan sebanyak 1,492. Dalam operasi tersebut, 3 premis ditutup kerana pelanggaran SOP tiada penjarakan fizikal dan tidak memakai pelitup separuh muka. Kementerian Kesihatan semalam turut merekodkan satu kluster baru di Kota Kinabalu iaitu kluster Srigaya melibatkan 11 kes berpunca daripada majlis perkahwinan. Akademi Imigresen Malaysia di Port Dickson yang memiliki kemudahan 200 katil telah dijadikan sebagai pusat rawatan COVID-19 risiko rendah di Negeri Sembilan. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun, ia bagi membolehkan rawatan dapat diberi secara berkesan kepada semua pesakit COVID-19. Yang kurang berisiko kita akan hantar ke Akademi Imigresen Malaysia di Port Dickson. Yang ada masalah sedikit kita akan letakkan di hospital. Setakat ini, Negeri Sembilan merekodkan 424 pesakit yang sedang dirawat di 3 hospital iaitu Hospital Tuanku Jaafar Seremban, Hospital Rembau dan Hospital Tampin. Dalam pada itu, Majlis Convocation Universiti Utara Malaysia UUM ke-33 yang dijadualkan November ini dibatalkan. Kenyataan Jabatan Hal Ehwal Akademik berkata, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira saranan Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan. Graduan dinasihatkan untuk melayari laman web rasmi UUM mulai 5 November ini bagi mendapatkan maklumat berkaitan kaedah memperoleh transkrip dan ijazah masing-masing. Perbanyak kandungan digital menyasarkan penduduk luar bandar. Ia antara langkah dalam menyampaikan maklumat dan kesedaran berkaitan pandemik COVID-19 sekaligus mengurangkan kadar jangkitan wabak berkenaan dalam kalangan penduduk pedalaman. Menurut pensyarah kanan Jabatan Komputeran, Fakulti Seni, Komputeran dan Industri Kreatif, UPSI Profesor Madya Dr. Syamsul Arya Arifin, pendekatan untuk masyarakat luar bandar sebagai contoh, kelompok peribumi tidak boleh disamakan dengan masyarakat di bandar. Penggunaan dialek tempatan khususnya dalam penyampaian maklumat amat disarankan kerana lebih mudah difahami. Jadi maksudnya masyarakat luar bandar ni mereka kekurangan maklumat. Jadi contohnya di Sabah mereka perlu kandungan digital dalam dialek-dialek tempatan. Contohnya dalam dialek Kadazan, Murut, Bajau dan sebagainya kan, supaya mereka lebih dekat kepada masyarakat dan mereka dapat faham apa maklumat yang kita nak sampaikan. Kadang-kadang maklumat. Tambah beliau, maklumat sebegini jika disediakan dalam bentuk digital seperti khidmat pesanan ringkas SMS dengan menggunakan bahasa daerah yang dipertuturkan akan lebih mudah difahami. Beliau ditemui pemberita selepas menjadi tetamu dalam program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri.
Bertemu kembali. Mitigasi COVID-19 dijangka menjadi keutamaan dalam pembentangan belanjawan 2021 pada 6 November nanti. Ia berdasarkan jumlah kes dan keperluan semasa di fasiliti kesihatan yang dilaporkan meningkat secara mendadak. Ketua Ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad Bank Islam Dr. Muhammad Afnizam Abdul Rashid berkata, memandangkan COVID-19 memberi kesan ekonomi yang serius, justeru keutamaan tinggi perlu diberi kepada sektor berkenaan. Kami menjangkakan pihak kerajaan akan terus-menerus memastikan kapasiti di dalam sektor kesihatan, terutamanya dalam isu menangani penularan wabak COVID-19 ini diperhebatkan lagi, diperkasakan lagi. Berdasarkan angka-angka yang telah diumumkan, jumlah katil di ICU telah meningkat dengan tinggi, sekitar 90% jika dibandingkan pada bulan Mac yang lalu. Begitu juga dengan alat bantuan pernafasan yang telah meningkat sebanyak 97% berbanding bulan Mac yang lalu. Tambah beliau, ketidaktentuan situasi pandemik itu pada masa hadapan turut mendorong jangkaan peruntukan lebih besar bagi sektor berkenaan dalam bajet 2021. Industri takaful tempatan dijangka terus mencatat pertumbuhan walaupun berhadapan dengan impak penularan COVID-19. Pengerusi Persatuan Takaful Malaysia MTA Muhammad Fikri Muhammad Rawi berkata, ia didorong penggunaan platform digital secara meluas dalam kalangan pemain industri. Tidak dapat dinafikan wabak COVID-19 telah memberikan impak besar kepada ekonomi negara termasuk industri takaful. Namun dengan adanya ejen-ejen yang komited dan kreatif dan mempromosikan takaful menggunakan platform digital yang ada serta kepelbagaian inisiatif dari pihak pengendali takaful telah sama-sama mengekalkan momentum kadar penembusan takaful kepada rakyat Malaysia. Katanya beberapa inisiatif turut diperkenal bagi menarik pendaftaran pelanggan baharu. Antaranya dana uji COVID-19 MyCTF, peperiksaan asas takaful secara jarak jauh dan penangguhan pembayaran sumbangan takaful premium insurance. Beliau bercakap pada program Takaful Star Night 2020 menerusi sidang media. Dalam pada itu, Timbalan Pengerusi MTA Encik Elmi Aman Najas berkata industri takaful mencatat RM286.2 bilion nilai pelindungan baharu takaful sepanjang tahun ini. Manakala jumlah keseluruhan sumbangan perniagaan baharu berjumlah RM3.19 bilion. Ia merangkumi semua sijil yang digabungkan dalam tempoh Januari hingga Jun 2020. Peningkatan permintaan terhadap takaful keluarga turut mencerminkan rakyat lebih terbuka menerima konsep berkenaan. 121 syarikat pengimport telah mula meningkatkan jumlah pengimportan bekalan bawang dari Pakistan, Thailand, Belanda dan China bagi menampung keperluan semasa rakyat Malaysia. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP, Datuk Seri Alexander Nantalinggi, ia susulan kerajaan India mengeluarkan arahan larangan ekspor bawang ekoran bencana banjir di negara itu sejak Julai lalu. Jelasnya kerajaan India hanya membenarkan ekspor bawang jenis Bangalorus dan Krishnapuram. Tambah Datuk Seri Alexander, berdasarkan statistik semasa, rakyat Malaysia secara purata menggunakan 17 kg bawang setahun bersamaan 1.4 kg sebulan. Ini menjadikan purata keperluan untuk rakyat Malaysia ialah sebanyak 35,971,671 kg sebulan. Jelasnya terdapat 24 negara yang ekspor bawang ke Malaysia dengan 5 negara pengekspor terbesar iaitu India 38%, Pakistan 23%, China 16%, Belanda 8% dan Thailand 8%. Beralih ke perkembangan sukan. Bola sepak Liga Juara-Juara. Juventus yang tempang tanpa Cristiano Ronaldo akur tewas 0-2 kepada Barcelona di laman sendiri. Sementara Barca yang sedang dihimpit kontroversi peletakan jawatan presiden dan ahli lembaga pengarah kelab tampak tidak terganggu untuk mengutip 3 mata penuh sekaligus menduduki kedudukan teratas kumpulan G dengan 6 mata.
Masalah kelab diketepikan, skuad kendalian Ronald Koeman berjaya mendahului kumpulan G hasil 2 kemenangan berturut-turut. Tanpa Ronaldo yang didapati positif COVID-19, Juventus tumpul dari setiap sudut menyaksikan skuad kendalian Andrea Pirlo itu ketinggalan seawal minit ke-14 biarpun beraksi di laman sendiri. Gol awal Barca itu dihasilkan Ousmane Dembele. Bersambung selepas rehat, Juve masih gagal untuk menyamakan kedudukan, sebaliknya dihukum dengan layangan kad merah kepada Demiral kerana mengasari Lionel Messi minit ke-85. 5 minit berselang, Messi kemudian yang menambah keceriaan Barca apabila menyempurnakan penalti untuk menutup permainan dengan kemenangan 2-0. Yo creo que cada uno tiene su pensamiento por cosas que ha pasado. Yo creo que ha demostrado el equipo hoy que no han afectado a nosotros. Si nos afecta un poco, bueno, no podemos hacer un partido como hemos hecho hoy. Sementara itu, pada aksi yang berlangsung di Old Trafford, Marcus Rashford muncul hero apabila meledak hat-trick pada babak kedua membantu Manchester United untuk mengetuai kumpulan H dengan membelasah pendahulu Liga Jerman RB Leipzig 5 gol tanpa balas. The Red Devils membuka tirai jaringan pada minit ke-21 menerusi Mason Greenwood untuk kedudukan 1-0 di babak pertama. Selepas rehat, skuad kendalian Ole Gunnar Solskjaer itu mengamuk dengan pertambahan 4 lagi gol menyaksikan Rashford meledak hat-trick pada minit ke-74, 78 dan masa tambahan serta 1 gol oleh Anthony Martial penalti minit ke-87. Manchester United kini di kedudukan teratas dengan 6 mata sementara Leipzig ketiga dengan 3 mata. Pendapatan NBA menjunam 10% kepada $8.3 bilion untuk musim 2019-2020 berikutan pandemik COVID-19. Liga itu mengesahkan penjualan tiket sahaja sudah kehilangan $800 juta. Berkongsi kedudukan kewangan dengan kelab-kelab Liga yang diperolehi ESPN. Laporan itu menyatakan NBA kerugian $400 juta daripada tajaan dan cenderamata. Malah NBA kehilangan $200 juta usaha sama panjang dengan China, impak daripada ciapan pengurus besar Houston Rockets yang mengeruhkan keadaan. Malah Liga itu berdepan kerugian lebih besar sekiranya musim ini tidak dapat ditamatkan dan play-off diteruskan di Orlando, membabitkan pendapatan bernilai $1.5 bilion. NBA turut memberitahu kelab ia mungkin kehilangan 40% pendapatan, kira-kira $4 bilion bagi musim 2020-2021 sekiranya saingan dilakukan tanpa penonton. NBA berharap kempen musim baru dapat dimulakan seawal 22 Disember depan. Baik, berita tengah hari berakhir di sini. Sempena sambutan Maulidur Rasul, hayati dan contohi teladan Nabi Muhammad SAW dan ingat, duduk di rumah jika tiada keperluan untuk keluar. Amalkan mengimbas mai sejahtera di mana jua anda berada. Saya Ifah Hazim, dengan itu salam Maulidur Rasul dan Assalamualaikum.